Alright, kita bertemu kembali dan kita akan mulakan dengan tajuk sesi kelas yang ke-8. Ke-8 saya tak pastilah ke-8 ke-7 ke saya tak pasti. Alright. Okey, tapi malam ni kita nak masuk tajuk tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5 iaitu pembezaan. Okey, so pembezaan ni dia dalam komponen calculus. That's why kat sini dia cakap kat sini alright, dia cakap kemahiran asas kalkulus 1. Pengamiran kalkulus 2. Okey, sebelum kita nak pergi kepada pembezaan pengiraan dalam pembezaan tu sendiri, okey, kita pergi kepada asas kemahiran had dan hubungannya kepada pembezaan yang ini. Okey, had ni dan juga hubungannya dengan pembezaan tu. Okey, tapi hubungan kepada pembezaan tu sebenarnya alright, dia lebih kepada konsep. Yang saya nak sentuh malam ni adalah dia punya pengiraan dia. Okey, so kita tengok dekat sini soalan nombor 1. Tentukan yang berikut. So kita tentukan yang berikut had. Had yang ini Alright. So had yang ini kalau kita tengok macam mana pengiraan dia. Okey, had ni adalah umpama macam yalah, had ni limit lah kan. Okey, limit ni LIM tu limit. Okey, yang mana X approach X. X menghampiri 2. Okey, X menghampiri 2. So macam mana kita nak kira? Simple je. Just substitute 2 ni into X. Okey, gantikan je. Itu dia punya step pertama. Gantikan je. So maka kita akan dapat sama dengan 3 darab 1 tolak 4. Maka sama dengan negatif 1. Sekiranya ada nilai macam ni sekiranya nilai yang kita masukkan limit su tertakrif. Tertakrif maksudnya dia nombor negatif, integer, pecahan, okey, nombor perpuluhan ke apa ke, dia tertakrif macam ni. Maka alright, kita boleh tinggalkan jawapan dia macam ni. Okey, kalau ini so inilah jawapan dia. Okey. So kita tengok pula yang B. Kita tengok sama ada tertakrif ke tak tertakrif kan. Okey, kita tengok soalan D. Soalan D dulu sebelum kita pergi soalan B. Sebab apa dia ada kaitan dia tu. Alright. So kita masukkan terus 2 ni ke dalam ke dalam X tu. Okay, so you get 6 times 2 darab 2 kuasa 2 tolak 3. So 2 kuasa 2, 4 darab 6, 24. 24 tolak 3 dapat 21. So itu jawapan dia sahaja. Itu sahaja, simple. Okay. Itu jawapan dia. Kita gantikan sahaja. Gantikan. Itu step yang pertama. Okay. Kita tengok soalan B. Soalan B ni dia agak ni jugalah. So step pertama apa? Kita gantikan 5 ni ke dalam X. Ke dalam X yang ada. Okey, ke dalam X yang ada. Okey, so bila macam ni, bila kita gantikan, maka kita akan dapat 5 kuasa 2 tolak 25. Bahagi berapa? Bahagikan dengan 5 tolak 5. So kita akan dapat berapa? 0 over 0. Adakah ianya tertakrif? Kalau kamu tak confident, tak confident, ambil kalkulator and then kamu bahagikan. 0 bahagi 0. Berapa kamu dapat? So berapa kamu dapat? Guys, boleh respon? Okey, even 0 bahagi 0 kamu ingat 0. Bukan. Tekan kalkulator dia akan dapat tak tertakrif. Math error. Alif Hakimi cakap tak math error. Math error dalam bahasa kalkulator. Sebenarnya dia tak tertakrif.
Bila tak tertakrif, kita kena cari alternatif. Step yang kedua. Okay. Step yang kedua, kalau kita tengok persamaan ni, okay, ungkapan yang saya bulatkan biru tu, apa kita boleh buat sebenarnya? Apa yang kita boleh buat? Especially yang pengangka tu lah. X kuasa 2 tolak 25. Apa yang boleh kita buat? So, kita boleh buat, saya tulis satu je, had. Lepas tu kita boleh faktorkan. Okay, faktorkan. Okay, X tambah 5, X tolak 5. Sepatutnya untuk faktorkan yang X kuasa 2 tolak ni, 25 ni, difference of two square ni, sepatutnya kamu dah mahir. Dah terror lah. Sepatutnya dah terror. Alright. So, bila macam tu, baru kita boleh cancel X tolak 5. Maka had tu sama dengan, saya tak tulis had. X menghampiri 5. Okay, X approach to 5. So, 5 ni kita gantikan lah. Right, kita gantikan ke dalam yang kita tak cancel tu. 5 tambah 5. Sama berapa jawapan dia? 10. Had ni kita nak cari bila kita substitute gantikan, bila kita gantikan ke dalam ungkapan yang ni, right, ungkapan ni, pastikan dia tertakrif. Tertakrif tu apa? Sekiranya ada nombor lah, ada nilai. Okay. Okay, ada Aiman cakap faktorkan tadi kan? Betul. Okay. Soalan yang first tu, kenapa X dia 1? Mana soalan first? X dia 1. Mana X dia 1? 3 tolak 4 negatif 1 lah. Aina. Soalan 1. A ke B ke apa ke? Alright. So negatif 1 bukan 1. Sebab 3 tolak ni. Sebab kita direct kan? Ya Allah, hai. Bukan 1, betul lah, betul. 2, ya Allah, hai. 2. Kawan kamu ni ada yang baru nak masuk semua ni kan? Okay. Alright. Okay, so 2. Ya Allah, hai. So 6 tolak 4, 2 jawapan dia. Ya Allah. Macam tu. Okay. So saya tunjukkan contoh lah. A, B, D ni semua ni kan? Alright, seterusnya soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni sekiranya X tu menghampiri infinity. Macam mana pula lah infinity tu? Kalau macam ni, kalau infinity, semua terms yang dalam ni kamu bahagikan dengan X. Itu syarat dia, step pertama. Step pertama sama dengan 7X bahagi X. Bahagi X bahagi X tolak 5 bahagi X. Semuanya bahagikan dengan X. Sebab itu syarat yang pertama dia. Semua dibahagi X. Take note. Tulis sendirilah dekat sini kan. Kat remark kat sini. Okay, kamu tulis kat sini. Semua dibahagikan dengan X. Itu memang syaratnya sekiranya apa? Infinity. Sekiranya infinity. Okay, so kita simplify. Bila kita simplify, semua ni boleh simplify ni. Ini boleh simplify X bahagi X. Dapat 7. Ini dapat 1. Ini X dapat 1, 1. Okay. Unfortunately, 5 bahagi X, okay, ini akan menghampiri kosong. Sebab 5 bahagi X. Okay, apa-apa nilai 5 dibahagikan dengan sebab apa? Sama dengan kosong. Sebab 5 over X sama dengan 5 bahagi infinity. Dia menghampiri 0. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat 7 bahagi 1 tolak kosong. Macam tu. So, jawapan dia apa? 7. Ini case sekiranya, right? Sekiranya infinity tu, X menghampiri infinity. So, ini ada soalan. Sekarang ni soalan dia, X tu kuasa X kuasa 1. Kalau kuasa 2 macam mana? Kuasa 3 macam mana? Kuasa 4 macam mana? Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Contohnya macam ni.
Okey, contohnya macam ni. Alright, contohnya macam ni. Okey? Kita tengok ni contoh pula rentetan daripada tu. Sama. Step dia apa? -9 per. Sebabkan ni X kuasa 2, so semuanya X kuasa 2. Kalau semua X kuasa 2, semua kuasa 2 kuasa 2 X kuasa 2. Bahagi X kuasa 2, bahagi X kuasa 2. Itu je syarat dia. Okey? Macam tu. Macam tu syarat dia. Alright, and then kita simplify. Okay, kita simplify. So, ini menghampiri kosong. Kalau apa-apa nombor nilai, okay, dibahagikan dengan X. X tu lah menghampiri infinity. Okay, so dia sama dengan kosong. So, ini boleh cancel, dapat 1. Ini cancel, dapat 1. Maka kita akan dapat 0 tolak 1 bahagi 1. So, jawapan dia -1. Macam tu. Itu syarat dia. Semua terms. Semua terms bagi ni kita bahagi. Kalau kuasa 2 ini, kuasa 2, kuasa 2 lah. Kuasa yang tertinggi. Kuasa yang tertinggi. Macam tu. Alright? Okay, kita tengok. Ada lagi tak? Yang lain tak ada ni kan? Okay, kalau ini menghampiri kosong. Okay, yang ini pula. So, step yang pertama, kita kena terus substitute 1 ni ke dalam X. X ni kita gantikan. Okay, so 1 kuasa 2. Kena tunjuk wajib tunjukkan. Menunjukkan dianya adalah tertakrif ke atau tak tertakrif. Tapi kat bawah ni yang penting tengok dekat bawah ni. Okay, tengok kat bawah ni. So, kamu akan dapat 1 tambah 5, kosong juga. 0 bahagi 0. Kadang-kadang dia tak sebenarnya 0 bagi 0 Dia barangkali juga dia mungkin ada 5 ke 5 bagi 0 ke apa semua. So dia tak tertakrif, biar je macam ni. Okay. So apa perlu kita buat kat sini? Had yang ini ni, apa perlu kita buat yang saya highlight ni? Boleh tak dibahagi? Kalau ikut silibus KSSM boleh dibahagi. Bukan boleh dibahagi. Boleh difaktorkan. Macam tu. So, kalau faktorkan dapat berapa tu? Siapa boleh beritahu saya? Apakah pemfaktoran X kuasa 2 tambah 5X tolak 6? Menggunakan kalkulator terus boleh dapat. Siapa boleh beritahu? 2, 1, 5, -6. So, X sama dengan 1, maka X tolak 1. Lagi 1, X tolak 6. So, X tambah 6. Bahagi X tolak 1. Okay. Okay, bila X had tu, dia punya had dia X menghampiri 1. Okay, menghampiri 1. Maka, kita boleh cancel lah. Kita boleh cancel yang ini. Okay, so kita dapat alright, sama dengan X tu berapa? 1 tambah 6 sama dengan 7. So 7 jawapannya. Ini cara kita nak jawab sekiranya alright, had yang diberikan tu okay, bila gantikan dengan ni X menghampiri 1 ni, dia tak tertakrif. Untuk yang baru masuk ni, sebab apa? 0 bahagi 0, dia tak tertakrif tak tertakrif. Macam tu. Okay. Ini ada contoh-contoh yang kita bincangkan tu. Right, untuk kamu. Okay. So, kalau X menghampiri 0, masukkan je nilai. Tak ada masalah. Ini kamu boleh try sendiri. Bila masukkan 0, masukkan ke X ni semua X yang ada ni. Alright. Okay. Dia had dia kalau macam ni. Had X menghampiri 0 untuk X tambah 1, X tolak 1. Masukkan je lah. Sama dengan 0.
0 tambah 1 bahagi 0 tolak 1. So sama dengan negatif 1. Macam tu je, tak susah pun. Tapi kamu kena faham lah. Okay. Ini pun tentukan had yang berikut. So ini banyak latihan-latihan ni kamu boleh buat. Alright. Saya nak bincang yang satu ni. Okay. So sebab dia punya limit dia menghampiri infinity. So kalau infinity, apa perlu kita buat? Kita bahagi semua terms ni yang ada ni, semua term, ada 4 terms ni, bahagikan semua dengan X kuasa 2. Sebab itu X yang kuasa yang terbesar. So it become sama dengan, sepatutnya kena tulis macam ni tau. Had X menghampiri infinity. Okay. Lepas tu 2X kuasa 2 bahagi X kuasa 2. Kalau dah yang kuasa 2 dia yang terbesar, semua terms dia bahagikan dengan X kuasa 2. Bahagi 4X kuasa 2 bahagi X kuasa 2. Tolak 2 bahagi X kuasa 2. So, bila dia menghampiri infinity, maka dengan itu, alright, kita cancel. Ni cancel. Alright. So, ini cancel dapat 1, ini dapat X. So, X ni kita cancel macam tu. Dan ini kalau 2 bagi X kuasa 2 ke X kuasa 1 apa ke, dia akan menghampiri kosong. Right? So, sama dengan had tu dah tak payah nak tulis dah. Had tu dah tak payah nak tulis. So, yang pertama ni dapat 2. Tambah 1 per X. Bahagi ini dapat 4. Tolak kosong. So, kita tahu 1 per X ni akan menghampiri kosong. Maka kita pun selesaikan lagi 2 tambah kosong bahagi 4. So dapat 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Macam tu. Right. Kalau infinity, kena lagi sekali saya ulang. Kalau infinity, alright, pastikan semua terms ni dibahagi dengan kuasa X yang terbesar. Kat sini kuasa X dia kuasa X kuasa 2 kan? Right? So dia pun ni lah. Okay. Right? So dah habis dah cover kat situ. Okay. Ini mencabar sikit. Yang ini agak mencabar sikit. So macam mana ni? Macam mana kita nak buatkan benda ni? Saya yang penting dia ada cert. Cert dah pagi tadi siapa tak tengok cert tu, mungkin dia lambat pick up sikit lah untuk kelas malam ni. Okay. So kita tengok B. Kita bincang soalan B. Soalan B ni, dia punya had dia tu, okay, dia punya had dia tu apa? Kalau tengok had dia tu, ada cert. Ni. Dia punya ungkapan ni ada cert. Alright? So step pertama apa? Step pertama, kita gantikan 3 ni dekat X. Mana-mana X, yang X yang ada tu. So, bila kita gantikan, kita kata 3 tolak cert 2 darab 3 tambah 3. Okay. Bahagikan dengan 3 tolak 3. So, sama dengan berapa tu? 3 tolak 3 darab 2, 6. 6 tambah 3, 9 punca kuasa. So, 3 tolak 3 kita dapat. Okay. Bahagikan dengan 3 tolak 3. Tak payah 3 tolak 3 lah. 3 tolak 3 dah. Of course kosong. Maka ini tak tertakrif. Dia tak tertakrif. Right. So, macam mana kita nak buat? So, step kedua, kita kena hilangkan bentuk ungkapan ni macam ni. Kena hilangkan. Tak boleh ni. Kena hilangkan macam mana apa semua. Kena fikirkan operasi apa yang boleh kita hilangkan cert ke apa ke. Alright. So macam mana? Alright. So dengar ni betul-betul Kalau cert. Okay. Kalau cert
Okay, so dia mesti kalau kita nak hilangkan tu semua, okay, ini mesti kena darabkan dengan conjugate. Conjugate. Okay, so kena darabkan dengan conjugate. Kalau tak letak had ni dulu, tak apa sebab kita nak kira yang ini je dulu kan. So kita ambil lah step kedua, kita ambil ungkapan ni 3 tolak set 2x tambah 3 bahagi x tolak 3. Conjugate kalau kamu tengok bawah, biasa kita tengok bawah je conjugate ni kan. Kalau ada sini conjugate ni tolak apa semua, dia opposite kan. Ingat lagi tak conjugate tu apa? Sepatutnya kamu dah main dah. Kamu dah tingkatan 5 dah ni kan. Pagi tadi pun saya ada buat kelas conjugate ni. Alright. So, biasa kita tengok dekat bawah dia. Tapi bawah dia tak ada pun set. Contohnya set X ke ataupun set 3 ke. Bolehlah kita buat set X tambah set 3. Bahagi dengan set X tambah set, tambah set 3. Okay. Tapi bawah ni tak ada set pun. Maka dengan itu kena ingat, alright, kena ingat. Okey, atas pun boleh didarabkan dengan conjugate. Atas So darab berapa? 3 dengan set 2x tambah 3 bahagi 3 set 2x tambah 3. So disebabkan operasi atas ni tolak, maka kat sini conjugate dia tambah. Okay, dia mesti opposite. Macam tu. And then kita work out lah. Right, so kita work out. Saya tambah muka surat jap. Okay, kita tambah muka surat kat sini. So kita work out ni. Apa yang nak kena work out tu? Kita kena expand lah. Yang pertama, yang kedua. Okay, kemudian yang ini yang pertama, yang kedua. Bawah pun sama. Kena expand. Sebab tu dia panjang sikit. Panjang sikit. Memang panjang lah. 3 darab 3. Tambah 3 darab set 2x tambah 3. Alright. Itu hijau. Alright, itu yang hijau. Alamak, itu yang hijau saya kena letak lah. Tukar style dia lah hijau. Hijau. Itu yang hijau Okay. So yang hijau. Kemudian yang biru, yang pink pula. Yang pink. Lepas tu 3. Tambah 3. Bukan, sorry. Tambah set 2x tambah 3. Darabkan dengan 3. Okay. And then tolak. Sekejap Oh, ada negatif kat depan ni. So ada negatif kat depan ni. Tambah kurungan negatif. Negatif set 2x lah ni. And then tolak. Tolak apa tambah. Tambah kurungan negatif set 2x tambah 3 darabkan dengan set 2x tambah 3. Macam tu. Itu baru yang dekat atas. Okey, yang dekat atas. Okey, kita tengok bahagi pula dengan yang bawah. Okey, yang bawah tu x darab 3. X darab 3. Okey. X darab 3. Kemudian tambah x darab set 2x tambah 3. Okey, kemudian yang kedua ni. And 3. Negatif. Tambah negatif 3 darab 3. And then tambah negatif 3 darab set 2x tambah 3. Macam tu. Gila lah macam ni. Memang. Itulah hakikat dia. Yang ini syllabus KSSM ni untuk pengetahuan kamu lah. Okay, so sama dengan
Okey, 3 yang pertama ni, 3 darab 3, 9. Okey. So, ini boleh cancel. Untuk pengetahuan kamu, yang ini boleh cancel. Sebab ini tambah, ini tolak. So, kita boleh cancel. Okey. Kemudian kat belakang ni. Alright, yang kat belakang ni, tolak 2x tambah 3. Yang tinggal 2x tambah 3. Yang ini ni Sebab apa? Sebab apa dapat 2x tambah 3? Okay, so I show you kenapa. Okay, yang saya bulatkan ni, right? Tolak negatif set 2x tambah 3 bracket kuasa 2. Macam tu. So, dia dapat negatif 2x tambah 3. Sebab apa? Sebab kuasa 2 ni dah darabkan dengan set tu. So, dia jadi macam tu. That's why kita dapat ni sebab dia ini saya mark kat sini ni. Macam tu. Right? Sebab tu kita dapat negatif tolak 2x tambah 3 ni sama ni. Macam tu. Okay, are you clear? Are you clear guys? Setakat ni? Atas dah settle. Bawah pula kita nak settlekan. Bahagikan dengan, okay, thank you for the response. 3x. Okay, 3x tambah x set 2x tambah 3 tolak 9 tolak 3 set 2x tambah 3. Ini bawah ni dah tak boleh buat apa. Alright? Kalau tak boleh buat apa, kita terus tulis had. X tu menghampiri 3. So yang 3 ni, X menghampiri 3 ni, mana yang ada X tu, semua kamu gantikan dengan X. Macam tu cara dia. Tak payah nak susah-susah, terus je gantikan. Okey, maka kita akan dapat 9 tolak 2 ini dalam kurungan 2 darab 3 tambah 3. Bahagi 3 darab 3 tambah 3 darab punca kuasa 2 darab 3 tambah 3. Tolak 9 tolak 3 darab 2 darab 3 tambah 3. Punca kuasa. Ambil kau. Right? Tengok tu. Ambil tu. Lepas tu kita kira lah. Siapa yang boleh kirakan untuk saya? Guna kalkulator lah. 3 darab 2, 6 tambah 3, 9. 9 tolak 9, kosong. Alamak, kosong atas. Atas tu kosong. Okey? Tolak kan? Atas tu kosong. Betul ke kosong? Tolak. Dia tambah. Ni negatif. Kuasa 2. Sekejap negatif. Okey, so negatif. Okey, betul. Wah, kosong. Bawah ni kita nak tengok. Berapa kita dapat? 9. Okey, so kalau kita tengok kat sini, saya boleh terus potong. Ini 9. Ni boleh potong. 9 tolak 9. Okey, yang tinggal kosong juga. Kosong juga Alright. So kalau kosong juga. Dapat kosong juga tak apa 3 tolak. Betul lah 3. Sebab benda ni sama. Pun kosong juga. Alamak. So habis tu macam mana tu kita nak buat tu? Kalau kosong tu. Had tu. Okay ke kita kena simplify. Kena simplify yang lebih menarik. Yang lebih elok. Okay. Tolak. Kalau ini tolak jadi tambah. Okay. So ni darab ni. Ke saya silap kat sini Negatif tak darab negatif. Negatif darab positif dapat negatif. So tolak lah.
dapat 2x dia tu. Sebab ini pun tolak, dapat kosong. Lepas tu dapat situ 9 2x negatif 2x tolak 3 9. Okey. Sekejap Cuba kalau saya buat macam ni. 9 tolak 2x tolak 3. Sama juga sebab dia tolak. Alright. Tak dapat ni. Okey. So kat sini tolak dapat tolak. Kalau kita yang itu tak tertakrif. Kalau kita darab konjugat atas pun kita akan dapat kosong juga. Kosong negatif tambah sebab atas, so negatif sekejap guys alright, so kita darabkan tu, so dapat ke tak tertakrif. Kalau tak tertakrif maksudnya memang had ni memang tak tertakrif lah, sebab cara yang ini memang tinggal memang kita kena darab konjugat dia lah. Darab konjugat dia agak panjang kat situ. Okey. Kosong. Right. Kejap saya tengok mana saya silap ni. Takut saya silap darab tu. So tolak. So ini tolak. 3 yang sama. So kita boleh tolak. Lepas tu ini tolak. So okay, tolak. Ini dah betul. 3 9. Right. Lepas tu ke kita kena darab dengan tolak juga ni. Darabkan dengan tolak juga saya rasa ni. Bukan konjugat ataupun tolak. Okey. Okey, tak apa. Kejap Macam mana ni? Sebab dia tak tertakrif. Okey. So kalau soalan macam ni, kalau ada yang tertakrif macam ni, maka kita tak boleh buat apalah. Alright? Sebab kalau kita darabkan dengan ini pun dia tetap tak tertakrif juga, maka untuk had yang ini ni memang tak tertakrif lah untuk ungkapan yang ini untuk ungkapan yang itulah. Ataupun nanti saya bagi double check and then saya akan bagi dalam grup apa yang kita boleh dapat. Okay? Buat masa nanti saya double check juga. Alright. Okay. So untuk yang ini pula. Kalau yang ini okay. Kita tengok kalau ini memang dah memang betul yang itu. Alright. Kalau yang ini pun sama, tak ada masalah. Kalau macam ni, okey. Cuba kita tengok yang ini. Yang ini pula, H. Betul tak dia tak tertakrif ke apa ke? So kita terus darabkan dia dengan konjugat dia Set X tambah 2 tambah 3 bahagi set X tambah 2 tambah 3. So kita darabkan dia. Set X tambah 2 kuasa 2. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tambah 3 darab set X tambah 2. Kalau yang ini, dia 3 kan? Kalau 3, kita masukkan, kita boleh terus dapat. Alright? Ke saya silap salin ni? Sepatutnya 7. Okay, so set dia ni 7 X tu menghampiri 7. Ini tolong ubah, dia menghampiri 7. Okay? Dia menghampiri 7. Kalau tidak,
kita tak perlu nak kita tak perlu apa? Kalau kita ini 3, tadi kita masukkan X dengan 3, kita akan dapat nilai lah walaupun nombor perpuluhan. Tapi saya rasa limit ni saya silap typo, letak 7 kat situ. So maka dengan tu kita kena darabkan dengan conjugate dia. Ini conjugate. Macam tu. Okey, yang kedua dah darab ni. Okey, tambah negatif 3 darab ni darab 3. Lepas tu 3 darab sed X tambah 2 tambah negatif 3 darab 3. Bahagikan dengan X darab sed X tambah 2 tambah X darab 3 tambah negatif 7 darab sed X tambah 2 and then tambah negatif 7 darabkan dengan 3. So ini kita try selesaikan, tengok. Kalau tak tertakrif juga, maka betul lah jalan kerja kita ataupun tidak. Okey, so ini kita boleh cancel Ini dengan ini boleh cancel sebab dia terms yang sama. Lepas tu tolak 9. Bahagi tengok kat sini X 7. Right? Okay, so bahagi X sed X tambah 2 tambah 3X tolak 7 sed X tambah 2 and then tolak 7, 14, 21. Okay, so sama dengan X tolak 7 kosong juga. X tolak 7 kosong. Bawah tu pun kalau kita masukkan X 7 ini kita boleh cancel. 7 darab 3 ini pun kosong juga. So nanti kita akan dapat kosong juga. Okay. Kalau yang macam ni maknanya dia memang tak tertakrif. Dia memang tak tertakrif. Akan dapat kosong bahagi kosong juga. Walaupun kita darabkan dia dengan conjugate. Darabkan dia dengan conjugate. Tapi nanti saya double check balik. Seingat saya, kalau dapat macam ni, memang kita kena darab conjugate. Okay. Alright. Okay, untuk had ni, right, saya double check lepas ni. Apa-apa hal nanti dalam group saya akan bagilah dia punya jalan pengiraan dia. Boleh Okay guys. Okay, now kita pergi kepada main topik dia, iaitu pembezaan peringkat pertama. Okay, so pembezaan ni dia ada 4. Okay, ini simbol dia Ini simbol bagi pembezaan. Simbol Okay, kalau kamu nak tahu, ini simbol bagi pembezaan. Kalau Y, kalau dia function fx, okay, dia ada prime. F prime x tu, itu simbol pembezaan. Ataupun G prime x. Ini adalah simbol pembezaan. Apa lagi? Ataupun D dx Y. Ini antara simbol-simbol dia lah. D dx, katakan fx. Ini kita kena bezakan dia. So ini simbol-simbol dia. Untuk pembezaan ni, dia ada 4 cara kaedah yang yang saya namakan lah. Yang pertama, term by term. Term by term. Yang kedua, chain rule. Yang ketiga,
Product rule. Ini yang kamu kena master ni. Keempat-empat ni untuk pembezaan ni. Kalau pengameran ada 2 je, pembezaan ada 4. Okey, quotient rule. Apa dalam bahasa Melayu dia? Saya lupa pula. Kalau yang pertama ni, kita namakan dia sebagai term by term lah. Alright. Chain rule ni petua rantai. Okey. Yang ketiga ni, petua hasil darab. Okey, petua hasil darab. Yang keempat, petua hasil bahagi. Quotient ni bahagi sebenarnya. So, 4 ni yang kita akan belajar ni. Alright. Okey. Lepas peringkat pertama, pembezaan peringkat pertama, dia ada peringkat yang kedua. Kedua pun ada juga. Lepas pertama ada kedua. Ketiga ada, tapi selepas SPM kamu boleh belajar ketiga, keempat dan seterusnya. Okey. So, ini adalah kaedah-kaedah yang perlu kamu mahirkan dalam perbezaan untuk bezakan sesuatu fungsi. Fungsi. Okey, kita tengok kepada term by term dulu. Ini term by terms. Right, term by term. Saya namakan dia term by term lah. Saya pun tak tahu nak cakap dalam bahasa ni. Term by terms tu apa masuk dalam bahasa Melayu terms. Terms apa dalam bahasa Melayu Sebutan. Sebutan ke sebutan. Tapi kita tengok yang kita guna yang satu dulu. Okey, kita guna yang satu dulu. Okey, step pertama dan kedua itu yang penting. Step pertama, right, y sama dengan ni. So kita nak cari dy dx. So sama dengan step pertama, yang ini ni bawa ke depan. Ini step pertama. Step kedua, 5 tu kuasa tu kita tolakkan 1. Itu sahaja. Step pertama, step kedua. Step pertama apa? Kita bawa 5 tu ke depan. 5 ke depan. So, X kekal kuasa 5 tolak 1. Itu step kedua. Okay? And then simplify. So, 5 X kuasa 4. Itu sahaja. Okay? Kamu biasakan dengan step 1, step 2. Kalau ada perkali kat depan ni, macam mana perkali kat depan ni kan? Sama juga. Step 1 apa? Step 1 apa? Bawa ke depan. Step kedua apa? Tolak 1. Ini step kedua. Yang pink ni step 1. Okay, so macam mana kita nak kira? Dy dx sama dengan 5 bawa ke depan kan? So 5. Right? Darabkan dengan negatif 8x kuasa 5 kan? Step kedua, masuk kedua. Indeks itu kita kurangkan 1. Maksudnya tolak 1. And then simplify. 5 darab negatif 8 jadi berapa? Negatif 40. X kuasa 5 tolak 1, kuasa 4. Itu dia punya ni. Ingat step 1, step 2 je lah. Right. Macam mana kalau dia ada negatif, kuasa negatif? Step pertama apa? Bawa ke depan. Ni step pertama. Step kedua apa? Tolak 1. Biasakan. Right. Therefore, dy dx right. dy dx sama dengan negatif 6 darab negatif 2/3 X kuasa negatif 6 tolak 1. So, negatif 6 dengan ni boleh cancel. Ni dapat 1, ni dapat 2. So, jawapan dia kita dapat negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. X kuasa negatif 6 tolak 1, negatif 7. So, ini jawapan dia.
Okey, ini kaedah term by term bagi pembezaan terbitan yang pertama. Okey, soalan ni. Soalan cepu mas I. Ha. Okey. Macam mana kita nak buat? Okey, step pertama, kita tak boleh guna step pertama terus direct. Kita cannot direct untuk soalan HI ni, kita tak boleh terus direct differentiate. Bezakan, tak boleh. Kita kena jadikan dia step pertama, jadikan okey, negative index. Index negatif. Jadikan fungsi tu indeks negatif. Okey, maka 6 ni kita bawa naik ke atas. Tapi ingat 3 ni tak boleh naik ke atas sebab dia pemalak 4/3. So dia jadi belum lagi differentiate sebab saya tak buat dy dx. Y lagi. So 4/3 X kuasa negatif 6. Jadi macam ni. Bila saya buat macam ni baru senang nak differentiate. Apa dia yang pertama? Yang pertama ni bawa ke depan. Yang kedua tolak 1. Tak payahlah saya nak ni. Tulislah, belum mahir kan. Okey, ini step 2. Okey. Therefore, dy dx sama dengan negatif 6 darab 4/3 X kuasa negatif 6. Okey. Negatif 6 tolak 1. Macam tu. So, kita simplify. Maka ini kita cancel dapat 1. Ini dapat negatif 2. Negatif 2 darab 4. Kamu akan dapat negatif 8. X power of negatif 7. Macam tu. Satu persatu. Slowly saya tunjuk. Okey, ini kalau melibatkan hanya satu term sahaja. Tengok, satu term. Semuanya satu terms. How about kalau polinomial? Ini dipanggil polinomial. Lebih daripada satu terms. Polinomial tu apa? Polinomial maksudnya lebih daripada satu term. Contohnya ni lah soalan nombor 2 ni. Untuk menjawab semua soalan ni yang polinomial ni, okey, kamu kena apa? Kena mahir term by terms one term ni. Yang ada satu penyebutnya. Sebab apa? Sama juga. Ini kita differentiate one by one. Ini pun differentiate term by term. 8 pun differentiate term by term. Cuma saya nak tanya kan. Nak tanya sikit. Kalau Y sama dengan 8 katakan. Kalau kita differentiate Y sama dengan 8. Okey, saya bagi jawapan dia. Kenapa dy dx sama dengan kosong? Maksudnya kalau kita differentiate pemalar, kita akan dapat kosong. Mengapa? Itu soalan dia. Siapa boleh jawab ni? Siapa boleh jawab? Mungkin dia dah tanya sini-sini ke ataupun dia boleh terfikir sendiri. Kenapa dia kosong? Anyone? Saya bagi masa kamu 1 minit untuk kamu untuk kamu fikir sejenak. Macam tu 1 minit. Okay, anyone? Anyone boleh suggest kenapa dapat kosong? Kenapa ya guys? Sebab 8. Sebab tak ada dengan power. Sebab tak ada X dengan power. X tu ada, kita boleh wujudkan. 8X.
Ini umpama X darab 1 kan. X kuasa berapa dapat 1? X kuasa berapa dapat 1? Itu soalan dia. Sama dengan kuasa kosong. Bila kita bawa ke depan, tolak 1, okey? Tak perlulah. Sebab dah bawa ke depan kosong, darabkan dengan 8X kuasa negatif 1 pun tetap dapat kosong. So, this is the reason why. This is the reason why. Kuasa kosong. Okay? So, soalan ni nanti ada related dengan pengamiran. Kalau kita kamerkan dengan pemalar, 8 pula. Kamerkan 8, dapat berapa? Itu. Okay? Nanti super simpan ni. So, maksudnya kena term by term ni, kena mahir. Alright? Okay. So, saya contoh E. Saya buat contoh E. Dia akan cover sampai sampai soalan soalan H. Saya buat E. So, dia boleh cover sampai soalan H. Okay. Kalau yang ni, apa boleh kita buat? Saya tak nak soalan H lah. Soalan last ni. Soalan last ni, saya nak bincang soalan H ni. Tapi dia boleh cover untuk semua ni. Contoh ni boleh cover untuk ni, untuk rujukan kamu lah. Cover tu maksudnya untuk rujukan kamu lah. So first, kita kena darab yang kurungan. So Y sama dengan X. Okay, kita dapat 9X kuasa 2. Okay, tambah 3 darab 1, 3X. 3X darab 2. 6X tambah 1. And then kita pun darab. Expand. Setiap satu ni. Kita dapat 9X kuasa 3 tambah 6X kuasa 2 tambah X. Okay, ini Y. And then, kita differentiate dy dx. Untuk yang pertama ni, bawa 3 ke depan. Okay, bawa 3 ke depan, tolak 1. Right? So, dia jadi apa? 3 darab 9X kuasa 3 tolak 1. Ini baru yang biru. Yang purple pula. Tambah kan? Tambah. Okey. 2 bawa ke depan, tolak 1. Sebab itu step 1, step 2 dia. So, dia jadi 2 darab 6X kuasa 2 tolak 1. Manakala yang last, yang hijau ni, ini macam mana? Ini kuasa 1. X ni kuasa 1. So, untuk yang hijau ni, apa dia? Bawa ke depan 1. So, ini tolak 1. Alright. So, maka yang hijau ni tambah 1 darab X kuasa 1 tolak 1. Macam tu. Tengok. Saya buat term by term. Polinomial ni, dia berbeza. Yang biru, yang purple, yang hijau. Tengok Okay, saya buat term by term. 3 darab 9. 27. So, 27X kuasa 2. Tambah 12X kuasa 1. Jangan letak 1. Jangan kata letak 1. Sebab kita ni kan. Okay, and then tambah yang hijau ni apa yang hijau? Okay. 1 darab X kuasa 0. 1 darab X kuasa 0. So, 1 darab 1 sama dengan 1. Macam tu. So, inilah jawapan dia, pembezaan dia. So, dia cover yang atas ni semua ni, yang atas ni. Okay, sebagai rujukan kamu untuk latihan tambahan, lanjutan. Okay, yang ni macam mana? Yang ini, J. Macam mana kita nak buat? Jadi, kalau ada contoh macam ni, kalau ada macam ni, okay, kita kena jadikan apa? Negatif index atau indeks negatif. Okay, ini remark dia. Negatif index.
So Y belum lagi differentiate tolak 4X kuasa negatif 1 tolak 5X kuasa negatif 2. Kena jadikan dia negatif index. Supaya memang kalau term by term memang kena jadikan negatif index kalau ada penyebut X dalam sebutan X. Saya pun buat macam ni. Y prime. Y prime tu apa? Simbol bagi dy dx. Okay. Dia boleh dy dx atau tu So ini dapat 3x kuasa 2. Okay. Tolak negatif 1. 4x kuasa negatif 1 tolak 1. Ini saya ni lah tak terus dapat semualah kan. Tolak negatif 2 darab 5x kuasa negatif 2 tolak 1. So, y prime sama dengan 3x kuasa 2. Negatif-negatif jadi positif. 4x kuasa negatif 2. Negatif-negatif positif. 2 darab 5, 10. X kuasa negatif 3. So kamu boleh biar jawapan soalan kamu macam ni, tapi better jadikan dia balik bentuk positive index. Tambah 4 per X squared kuasa 2 tambah 10 per X kuasa 3. Jadikan dia balik positive index. Macam tu. Okay. Itu dia. Okay. So settle term by terms. Tapi yang K ni, macam mana kita nak buat dulu? Macam mana kita nak buat? Siapa ada idea? Soalan K ni, macam mana kita nak differentiate menggunakan kaedah term by term lebih mudah? Okay? Sebab kalau bentuk macam ni, ada satu petua yang kita boleh guna dinamakan quotient rule. Petua hasil bahagi. Macam ni. Tapi, petua hasil bahagi ni kalau boleh last. Dah tak boleh buat apa, baru kita ni. Darab X. Mana boleh. Kalau nak darabkan dengan X, dengan Y tu pun nak kena darab X. Dan ini dah jadi XY pula. Kan? Ini memanglah terhapus. Sebab kena ingat, ini fungsi. Bukannya persamaan. Semua term di atas bahagi X. Yes. Very good, Adam Aiman. Okay. Semua dibahagikan dengan X. Maksudnya kita pecah. X kuasa 3 bahagi X. Tolak 2X bahagi X. Tolak 7 per X. Sebab X ni adalah kepunyaan setiap terms yang atas ni. Setiap sebutan kat atas tu. So dia jadi apa? X kuasa 2 tolak 2 tolak 7X kuasa negatif 1. Ini bawa naik ke atas lah. Supaya apa? Supaya dalam mode boleh terus buat pembezaan. Okey, so saya terus buat Saya terus bagi jawapan. So 2X tolak kosong tambah 7X kuasa negatif 2. Dan kita rearrange balik. Y prime sama dengan 2X tambah 7 per X kuasa 2. Ini jawapan dia. Nampak tak? Okey, apa kekangan pelajar-pelajar mengikut pengalaman saya? Kekangan dia yang pertama adalah nak ingat step 1, step 2 tu. Okey? Macam mana saya boleh ingat? Sebab saya banyak buat latihan. Step 1, step 2 tu adalah cara yang paling mudah untuk kamu bezakan. Differentiate lah. Bezakan maksudnya differentiate lah. Okay. Lepas tu, bila kita differentiate, kita nak permudahkan pula. Contoh permudahkan apa? Contohnya macam ni lah. Permudahkan macam ni. Macam ni. Permudahkan dia. Ataupun dalam bentuk macam ni ke. Macam ni kan. Ui, kelang kabut ni. Kalau tengok kecil besar je. Alright. Kalau kamu
kurang latihan. Nah, memanglah. Alright, memanglah tak boleh nak buat Okey. Alright. Okey, habis term by term, kita masuk yang kedua pula. Kita gunakan petua rantai. Yang tadi ni terbitan pertama ni itu yang pertama. Menentukan terbitan pertama untuk yang ada satu sebutan saja ataupun polinomial. Okey, yang ada polinomial. Yang kedua dia panggil petua rantai. Petua rantai ni pun sama. Apa yang sama? Dia macam kalau term by term kita ada step 1 kan. Kita ada step 1, step 2. Chain rule ni kita masih guna step 1, step 2, dia ada tambahan step yang ketiga, step 3. Okey. Nak tengok? Tak sabar kan? Okey, kita tengok soalan yang pertama yang mudah dulu. Tapi untuk kita gunakan petua rantai ni, dia kena fungsi dia special. Cuba tengok semua soalan-soalan fungsi ni. Cuba tengok Cuba tengok. Dia macam ni. Dalam kurungan kuasa 4, dalam kurungan kuasa 5. Okey, kuasa 6, kuasa 3. Kuasa berapa? So bentuk dia nak gunakan petua rantai mesti bentuknya macam ini. Mesti bentuk dia macam ni. Okey? Right. Kita pergi. Step pertama apa? Bawa ke depan. Sama je. Step kedua apa? Tolak 1. Senang je. Right? Step ketiga apa? Step ketiga. Step ketiga itu adalah yang dalam ni kita differentiate. Step yang ketiga kita differentiate X tambah 2. Inilah dia pertambahan. Okey. Proses kerja tadi. Tadi sampai step 1, step 2 sahaja. Step 3 yang dalam kurungan ni kita differentiate dan kita darabkan dia. Kita darabkan dengan pembezaan yang dalam kurungan ni. So macam mana? Kita tengok So dy dx sama dengan okey, 5 bawa ke depan. Kurungan tu X tambah 2 tu kekal. So 5 tolak 1. 5 tolak 1. Darabkan dengan yang kita differentiate tu. D dx X tambah 2. So differentiate ni dapat berapa? X kuasa 1. So bawa 1. So sebenarnya dia dapat 1 tambah kosong. Sebab pemalar kita differentiate, kita akan dapat kosong. So dapat 1 sebenarnya. Okey, dapat 1 sebenarnya. Maka jawapan dia sama dengan 5 X tu dalam kurungan X tambah 2 kuasa 4 darab 1. So kita tulis balik jawapan dia 5 X tambah 2 kuasa 4. Inilah jawapan dia sebab dia darab 1. Masih kurang faham? Okey, kurang faham kita tengok soalan D. Soalan D. Step pertama apa? Sama. Step pertama bawa ke depan. Step kedua apa? Tolak 1. Step ketiga apa? Yang dalam ni, 5 ni kita differentiate. D dx adalah simbol bagi kita nak differentiate apa-apa ungkapan. Apa ungkapan dia? 5x tambah 8. Macam tu. Okay. And then kita pun differentiate lah kan dia. Dy dx sama dengan 3 bawa ke depan. 5x tambah 8 kuasa 3 tolak 1 kuasa 2. Darabkan dengan, okay, differentiate 5x tambah 8. Dapat berapa?
dapat 5. Okay. So kena pick up sikit lah. 5x tambah 8. Sebab apa? 5x tu kita differentiate. Kita bezakan 5x dapat 5. Sebab x tu dah jadi kuasa kosong kan. So 5 darab 1 lah. 8 dah tentu kosong. So 5. Dan kita tulis balik cantik-cantik. Kena darab lah. Okay, ini kena darab. Dapat 15. 5x tambah 8 kuasa 2. Ini jawapannya. Okay. Clear eh? Step berapa? Ada berapa step? Ada 3. Oh, step ketiga saya tak tulis. Ni step ketiga. Saya warnakan dia. Okay. Ini step ketiga. Step pertama, kedua, ketiga. Cover habis. Okay. Yang lain tu boleh cover sampai F. Okay, kita tengok soalan I. Soalan I, kita kena jadikan apa? Kalau dia punya power dia tu dekat bawah, negative index. Okay? Tapi 4/5 ni, 5 ni jangan bawa naik ke atas. Salah. Okay? Dia umpama jadi 4/5. Okay, 6 ni kita bawa naik ke atas kan? Negative index kan? Dapat 2x tolak 3 kuasa negatif 6. Okey. Kalau tak faham lagi, 4 2x tolak 3 kuasa negatif 6/5. Okey, saya buat macam ni. Okey, yang ini ni sama dengan yang atas. Tapi yang atas ni lah. Okey, kita mulakan kat sini. Apa saya jadikan bentuk macam ni? Kenapa saya jadikan bentuk macam ni? Untuk memudahkan kita bezakan dia. Okey? Okey, lepas ni kita masuk pula betul hasil darab. Oh lah, saya tunjukkan satu-satu je lah Okey? Tunjuk satu-satu. And then kita ambil nafas. And then dah settle. Ada beberapa je lagi Okey, so harap kamu fokus lah. Tapi sebelum tu, ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan ke guys? Ada apa-apa soalan? Ada tak? Tak ada? Tak ada Alright, so kalau tak ada, sekejap Okay. Okay, kita teruskan. Sama juga. Step pertama apa? Step pertama, bawa ke depan. Tengok saya tak jemu buat macam ni. Kalau kamu sombong, tak tiru saya punya jalan kerja. Step 3, kurang faham. Okay, tak apa. Kita sambung dengan ni. Step 3 tu kurang faham. Yang dalam kurungan tu kita differentiatekan. Lagi sekali. Dan kita darabkan kat belakang ni. Jadi macam ni. Differentiate. Kalau 5x tambah 8 dapat 5. Right? And then kita darabkan lah. Itu je. Sebenarnya. Right? Sekarang ni, kamu tak faham bentuk step 3 ni ke? Ataupun kamu tak faham macam mana nak differentiate 5x tambah 8? Kalau exam tak perlu tunjuk lah. Ini kalau ikutkan, kamu faham step 1, 2, 3 ni, boleh terus buat. Sekarang ni kamu macam baru belajar. Okay? So saya kena tunjuklah step 1 apa, 2 apa, 3 apa supaya dia menjadi kebiasaan kepada kamu. Faham tak? Okay, tak perlu tunjuk pun tak apa, terus dapat. Contohlah macam ni kan. Saya terus buat. Okay, macam mana sebab saya nak terus buat. So terus buat. dy dx sama dengan 4 2x tambah 3 darabkan. Okay, differentiate darab tu dapat 2. Ini kuasa 3. Dapat 8. Okay, tambah 3 kuasa 3. Dah. Takkan saya nak ajar kamu macam ni. Mengangar lah semua.
Okay. Alright. Ini contoh. Okay. Contoh ni, saya nak kamu buat latihan. Lepas tu saya kecilkan je. Nanti kalau kamu print tak berapa nak nampak. Kejam tak saya? Memang saya kejam. Kalau tak kejam, nanti kamu tak rasa betapa lelahnya nak belajar. Kecil je saya buat. Nampak ni? Kalau nak besarkan, nampak ni? Nak besarkan, boleh besar sampai itu je. Kamu tak nampak kan? Tak apa, buat sendiri. Tapi yang penting faham. Tak perlu tunjukkan step 1, 2, 3. Terus buat pun tak apa. Dapat markah. Ini saya nak tunjukkan kamu sebab kamu baru belajar. Okay? Alright. Okay, ni step 1. Step 2 apa? Step 2, kita tolak 1. And then, ini kita differentiate set 3 ni. Dx, 2x tolak 3. So, kita pun teruslah buat. Y prime sama dengan negatif 6. 4/5 2x tolak 3 kuasa negatif 6, 7. Darabkan dengan 2. Macam tu. Okay? Darabkan dengan 2. Semua benda-benda ni semuanya saya dah simplify. Cuma ni je belum simplify. 6 darab 5, 6 bahagi 5 tak boleh. Okay, memang tak boleh. Okay. So, kita boleh terus je darab. Darabkan dia. Negatif 4 darab 2, 8. 6 darab 8, 48. So, negatif 48/5. 2x tolak 3 kuasa negatif 7. Okey, kamu boleh biar jawapan macam ni ataupun dalam bentuk positive index. So negatif macam ni Ini 48. Macam tu boleh. Okey? So settle. Untuk chain rule. Sekarang kita pergi kepada product rule pula. Bila masuk chain rule, bila masuk product rule, quotient rule, kita kena tengok bentuk fungsi tu. Saya tekankan, saya ulang balik. Untuk penggunaan yang lebih teknikal ataupun menggunakan rumus, cikgu, kenapa d dx? Okey. Kenapa d dx? Okey, so y sama dengan fx. Kalau kita differentiate, kita buat dy dx. Sama tak kalau saya nak buat d dx, kurungan y tu saya letak kat luar? Sama tak, Mifhal? Sama tak juga d dx dalam kurungan ni fx. So, semuanya membawa maksud simbol pembezaan. Okay? Alright. Faham Okay guys, faham Itu simbol sahaja. Biasanya kalau kaedah yang kamu tanya tu, yang ini ni, yang ini kan? Yang ini ni biasanya kalau kita differentiate ungkapan. Sebab tu d dx ni menunjukkan kita kena differentiate. Nak differentiate apa? Ungkapan tu macam tu. Lainlah. Yang ini kalau kamu tengok, semuanya ni adalah fungsi. Satu fungsi. That's why kita buat nak differentiate dia dy dx. Ataupun y prime. Buat apa kita nak buat? Buat apa kita nak buat? D dx. Lepas tu kita tulis 5x tambah 2 kuasa 4. Buat apa nak buat macam ni? Sebab dia dah ada wakilkan dia adalah satu fungsi. Dy dx lah terus. Faham Okey. Untuk yang saya ulang balik untuk yang ketiga-tiga ni, yang menggunakan formula ni, alright, guna kaedah teknikal ni, chain rule, petua rantai, petua hasil darab, petua hasil bahagi ni semuanya, kita kena tengok bentuk fungsi dia. Kalau chain rule, kamu dah tengok dia bentuk macam ni. Okay, dia bentuk macam ni bentuk macam ni. Right? Okay. Kalau product rule, product tu maksudnya pendaraban, hasil darab.
Okey, ada, kalau kamu tengok ada dua kurungan yang pelik-pelik ni untuk kita apa ni? Untuk kita gunakan dia. Untuk kita gunakan formula pertuasi darab ni. Alright? Yang kalau lebih ekstrim lagi katakan ini kan X kuasa 3 kuasa 4. Okey, ni kuasa 4. So macam mana kita nak differentiate? Sebab ini kuasa 4, kurungan yang kedua ni kuasa 4. Ini okeylah kuasa 1. So kalau kita nak expand, kalau macam ni kita boleh expand lagi tau. Kita ada pilihan untuk expand. Bila kita expand, dia tukar mode kepada term by terms untuk apa? Term by terms untuk differentiate. Untuk bezakan dia. Right? Tapi untuk soalan ni kita gunakan product rule lah. Kita guna product rule. Pilihan pertama kalau dapat macam ni, better guna term by term. Tapi nak guna term by term, kita kena kembangkan dulu macam ni. And then dapat dalam bentuk polinomial and then differentiate one by one. Tapi katakan macam ni. Okey, kalau kamu kembangkan macam ni, is totally wrong. Sebab kalau kamu nak kembangkan fungsi ni, ini katakan dia kuasa 4 Kuasa 4. Kalau nak kembangkan yang itu, kuasa 4 ni, kamu kena kembangkan dia jadi macam mana tau? Sama dengan 1 tolak X. 4 kali tau. X kuasa 3 tambah 2. 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 Kembangkanlah. Saya pun tak sanggup nak kembangkan. Kembangkan 2 ni pun saya dah tak sanggup dah. Lagilah nak yang ketiga atau lagilah keempat ni. Ini kalau kamu nak jadikan dia bentuk polinomial. Kalau yang kurungan kedua ni kuasa 4. Faham? So ini bila jadi macam ni, maka kita boleh gunakan formula hasil darab, pertuasi darab. Okey, macam tu. Itu sebab musabab dia. Okey? Alright. So ini punca kenapa kita perlukan product rule. Okey, so kita tengok yang ni, soalan C ni. Alright, kita tengok step pertama dia. Step pertama, kita kena let U sama dengan, ini step pertama step pertama, sorry. Bukan. Ini step kedua ni. Step pertama, kita namakan kurungan pertama sama dengan U, kurungan kedua sama dengan V. Okey? Okey? Macam tu. Lepas tu, apa? U, kita tulis balik. U sama dengan 2X tambah 1. U prime. Okey? U prime apa? Sama dengan 2. Bila kamu differentiate 2X tambah 1, dapat 2. Okey. Yang kedua tu V. V sama dengan 1/2X. Okey, 1/2X tambah 1. Saya jadikan Vx per 2 tu sama dengan 1/2X. Supaya senang saya nak differentiate. So, bila kita differentiate, kita dapat setengah. Macam tu. Maka dengan itu, kita nak differentiatekan dia, dy dx sama dengan, okey, U. Ni formula dia. U dv dx. U dv dx. Allah hai. Sorry. Saya kena padam U prime dengan V prime ni. Nanti kamu tak faham. Kita differentiate, bezakan U terhadap X. Bezakan U terhadap X. So, du dx. Manakala V, bezakan V terhadap X. Okey, simbol dia apa?
dv dx. So formula dia u dv darab dv dx. Okay. V darab du dx. So nak senang yang hijau ni, ini darab macam ni. Yang merah ni darab macam ni. Okay, kita follow dia. Dia start pada u kan? Okay, start pada u. U tu berapa? 2x tambah 1. Ini u. dv dx, tengok yang anak panah ni. Anak panah dia. So, ni dv dx. So, 1/2. Darab 1/2. Tambah. Alright, yang merah tu. Oh, ini yang hijau lah. Saya cakap yang hijau. Ini yang hijau Saya tukar style. Hijau. Yang hijau. Anak panah hijau Yang ini anak panah merah. V. Setengah X atau bukan setengah X tambah 1 darabkan dengan 2. Macam tu. Dah. Inilah dia. Tapi jangan biar macam ni. Kena simplify. Alright. Kena simplify. Ini darab ni. Kena darab ni. Ini pun sama. Darab ni. Ini darab ni. Kembangkan dia. Kembangkan dia. Okay. Yang hijau ni. Sama dengan setengah darab 2. So dapat X. Tambah 1/2. Lepas tu yang merah, right? 2 darab 2, so dapat negatif X tolak 2. Macam tu. So X tolak X kosong. X tolak X kosong. 1/2 tolak 2. Berapa? 1/2. 0.5 darab apa? Dapat 3/2. Negatif 3/2. Okay, jawapan dia negatif 3/2. Ataupun negatif 1.5 pun diterima. Okey, kita tengok penentuan step-step dia. Step 1 apa? Step 1. Right, kita namakan dia V. V Right. VUV. Step 2, kita buat ni darab step 2. Step 3, kita gunakan formula tu. So itulah dia. Okay. So ini adalah kaedah-kaedah ataupun proses jalan kerja bagi product rule. Okay. Step 1, step 2, step 3. Kemudian, okay, kamu cubalah soalan-soalan ni. Jawapan dia ada tu. Okay. Yang penting, apa yang step pertama? U dengan V. So, U sama dengan 1 tolak X. V sama dengan X kuasa 3 tambah 2. Du dx sama dengan negatif 1. dv dx sama dengan 3x kuasa 2. Lepas tu darabkan silang kat sini. Nak senang. Darabkan silang. Kenapa tolak se? Astaghfirullahalazim. Tambah. Tambah Alright. So X. Oh patutlah. Okay, ini salah. Allah. So ini tambah. Ini tambah. Ini pun tambah. So jawapannya 2X tambah 5/2. Itu jawapan dia. Okay, 2.5 so 5/2. Sorry. Thank you Muhammad Irfan Fadli. Dia tambah tu. Saya silap. Ui, careless macam tu je sayanglah. Right, thank you. Okay, so ini sama juga. Saya sambung buat ni. Yang tolak U tu dy dx
Sama dengan U tu 1 tolak X. Darabkan dengan 3X kuasa 2. Tambah. Tambah dengan X kuasa 3 tambah 2. Darabkan dengan negatif 1. Ini kamu simplify sendiri. Okay. Simplify sendiri. Nah, kita pergi yang ketiga. Ketiga ke? Keempat. Yang keempat, petua hasil bahagi. So, ini dia punya formula. V du dx tolak U dv dx per V kuasa 2. Oh. Kita tengok pattern soalan dia. Kita tengok pattern soalan dia. Pattern soalan dia, okey, bila fungsi tu dah tak boleh dah. Kita dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Dead end. Dead end dah. Ni dah tak boleh buat apa-apa dah. Nak bagi, nak pecah semua tak boleh. Alright? Kalau macam ni nak pecah, boleh nak pecah. 5x per 3x tolak 2. Tambah 4 per 3x tolak 2. Dia jadi cacah marbah. Dia jadi cacah marbah. Buat apa kamu nak kembangkan ni? Sedangkan kalau bentuk macam ni, kita boleh guna formula petua hasil darab. Ingat lagi sekali saya tekankan. Pembezaan ni ada 4 kaedah untuk pengiraan dia. Pertama, sebutan to sebutan. Term by term. Sebutan by sebutan. Kedua, chain rule. Ketiga, product rule. Keempat apa? Keempat, quotient rule. So, kalau macam ni, akan menyusahkan kamu. So, apa kita buat? Yang pertama, apa kita buat? Ni atas U, bawah V. Ini step yang pertama. Okay, step pertama. Okay, step kedua apa? Step kedua. Kita let lah. U tadi sama dengan apa? 5X tambah 4. V tadi apa? 3X tolak 2. And then kita cari du dx. Du dx maksudnya apa? Kita bezakan U terhadap X. Cikgu, kalau soalan betul-betul ada kuasa 4 macam cikgu kata, nak buat macam mana? Allah, kalau kuasa 4, apa masalahnya? Ini ni kuasa 4 kan? Ni kuasa 4 kan? Kamu buat macam ni, kuasa 4. Cuma dia panjang sikit lah. Akan dapat 4X kuasa 3 tambah 2. Jalan kerja dia sama. Lepas tu darabkan dengan 3X. Dia panjang lah. Macam tu. Ini dv dx dia. Ini V dia kalau ada kuasa 4. Sama je. Differentiate lah macam mana yang kena tak. Okay? Alright. Cuma saya tekankan, kalau dia kuasa 4 macam ni, sebenarnya dia punya pengembangan dia macam ni. Ada 4. Kamu larat ke nak kembangkan semua tu? Kan? Kalau tak larat, kita gunalah formula petua hasil darab. Dia lebih mudah. Macam tu. Okey, seterusnya. Alright, du dx kita dapat 5. dv dx dapat 3. Okey, kemudian kita pun darab dia. Sama juga. Sama juga kita darabkan dia. Macam tu. Kaedah tu sama. Cuma step 1, step 2 untuk petua hasil darab dengan petua hasil bahagi ni sama. Step 1, step 2. Namakan persamaan atas atau UV, namakan dia. Lepas tu step 2 kita buat macam ni. Step ketiga saja berbeza sebab kita menggunakan formula yang berbeza dengan hasil darab. Okey, dy dx sama dengan sama dengan apa? V dulu. Okey, so 3x. Oh tak. Okey, 3x. Tak. V kan? Dia V dulu kan? So dia warna pink lah.
So ini formula dia Ingat ni formula dia Saya copy kejap. So ini formula dia. Okey. Kalau tengok formula dia, dia V dulu and then baru U. Tadi kalau pestu hasil darab, U dulu baru V. Lepas tu operasi dia tolak. Dan bahagi dengan V kuasa 2. So kalau kita tengokkan formula ni tu. So yang pink dulu. V tu apa? 3X tolak 2. Darabkan dengan 5. And then yang biru tu tolak 5X. Ni U kan? 5X tambah 4 darabkan dengan 3. Kemudian bahagi. Okey, bahagikan dengan V kuasa 2. V tu berapa? 3X tolak 2 kuasa 2. Macam tu. Okey. And then kita simplify lah atas tu. Yang atas ni kita simplify. So macam mana? Kita simplify lah, kita expand. 5 darab 3, 15X. 5 darab ni tolak 10. Tolak 3 darab ni 15X. Ini jadi tolak 12. Bahagi 3X tolak 2 kuasa 2. So ini boleh cancel. Kan? 15 ni boleh cancel. Kita dapat negatif 22 bahagi 3X tolak 2 kuasa 2. Tapi negatif ni tak boleh lah letak macam ni. Kita letakkan kat depan. Macam tu. So ini jawapan dia. Yang lain pun sama lah. Buat sama je. Step 1, step 2, step 3. Ikut je dulu. Sebab kamu kena mahirkan dia. Kena mahirkan dulu. Kalau cara saya buat step 1, step 2, step 3 ni, kamu pun kena buat dulu. Sebab kamu baru belajar. Follow step by step. Right. Kalau tak follow step by step, itu yang boleh careless. Even saya pun tadi tengok formula. Padahal dah banyak kali buat. Elok-elok tambah, saya letak tolak kat sini. Sebaiklah si siapa tadi? Irfan tu dia tegur saya kan. Irfan Fadli. Okay. Okay. Alright. Ini untuk quotient rule. Settle dah. Okay. Yang terakhir. Second derivative. Second derivative ni. Alright. Dia pembezaan kali kedua. Okey, pembezaan kali kedua. Tengok yang ini. Saya ambil contoh senang je lah kan. Nak apa pun. Konsep dia apa? Pembezaan kali kedua. Kamu dah differentiate kali pertama. Okey, first derivative. Ni kan, ni first derivative. Dapat f prime x. Lepas tu, f prime x ni kamu differentiate lagi sekali. Jadilah second derivative. F prime prime. Contoh ini. Alright. Diberi, ini persamaan dia. Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2 tolak 6X tambah 3. Dia suruh cari second derivative. D square Y dx square. Susah nak sebut kan? Terus dia sebut second derivative. So kita buat dy dx. Okay, differentiate term by terms. Okay, dapat 6X kuasa 2. Ingat step 1, step 2. Saya ulang balik. Ini step 1. Ini step 2. Tolak 1. Yang lain tu follow lah. Macam saya boleh terus buat. 2 darab 4. 8. X kuasa 1. Okay. So tolak 6 ni kuasa 1, bawa ke depan 6 darab 1 1. So ni darab tolak kosong. So tolak 1 jadi kosong. So 6 darab 1 tambah kosong. So dy dx dia sama dengan 6x kuasa 2 tambah 8x tolak 6. Ini first derivative. And then second derivative d square y over d square y dx squared. Macam tu. Itu dia punya simbol dia
Square tu pada D dan juga X. So sama dengan, okey, yang ini bawa ke depan dapat 6, 2 darab 6 dapat 12X kuasa 1 tambah ini kuasa 1 bawa ke sini. So 8X 8X pula. 8X kuasa kosong, so dapat 1. Tolak kosong. So jawapan dia 12X tambah 8. Macam tu. 2 kali je. Okey? Dapat macam ni. Dia kalau dapat macam ni kan, kalau dapat persamaan macam ni, polinomial macam ni, dia tak ada masalah. Kita boleh terus direct differentiate lagi sekali. Dia masalah dia kalau dapat macam ni. Alright. Ini dy dx. Ini adalah dy dx. Okey, sekarang ni saya nak cari second derivative. Kan? Okey, suruh find d square y second derivative lah. Sama dengan berapa? Alright. So kalau macam ni dah senang. Sebab apa? 2 ni kita boleh naik ke atas. So dia jadi negatif 22 3x tolak 2 kuasa negatif 2. Ini dy dx. Okey. So kalau macam ni dapat je fungsi macam ni. So untuk second derivative dia berubah. First derivative kita gunakan quotient rule. Nampak tak? Kita guna quotient rule. Tapi bila dapat dy dx macam ni, kita nak cari apa? D squared y dx squared. Second derivative dia dah berubah dah kaedah. Apa kaedah dia kalau ni? Siapa boleh beritahu saya? Kita nak guna kaedah apa kalau bentuk function dia macam ni? Anyone? Anyone? Chain rule. Hasil darab. Apa Mifal? Bukan hasil darab Mifal. Alia je Chain rule lah. Okey, cuba tengok dia punya apa? Dia punya bentuk. Sebab tu penting kita tengok bentuk dia tu. Okey, apa dia? Bawa ke depan. Tolak 1. Step pertama. Ni step kedua. Step ketiga kita dah darabkan dia punya d dx dia tu. Macam tu. So kita buatlah. Negatif 2 darab negatif 22 3x tolak 2 kuasa negatif 3. Okey, darabkan dengan 3. Kenapa 3? Yang ini ni kita differentiate. 3x tolak 2 kita dapat 3. Tutup kurungan. Macam tu. Ini second derivative Saja saya nak menunjukkan apa? First dia boleh berlaku. First derivative guna quotient rule. Second derivative guna chain rule. Boleh, tak ada masalah. Dah terbukti dah pun. So negatif 44 darab 3. 44 darab 3 berapa weh? Aduh. Betul ke? 22 darab 2. 44 darab 3. 132. So ini negatif jadi positif. So jadi 132 3x tolak 2 power of negative 3. Okay. So you can let your answer macam ni dalam negative form ataupun jadi positive form. Kuasa 3. Ni boleh, ini pun boleh. Okay. Itu dia. Right. So kalau macam ni, ni macam function lah. Masukkan je lah nilai 1 tu. Okay. Okay, katakan dekat sini. When, ini dah cover sampai bawah ni Yang contoh saya buat bincang ni, cover sampai bawah ni. When apa? X sama dengan, tak nak macam tu. When F prime 1. 1. So, kita gantikanlah D squared Y second derivative dia tu. Kita gantikan je lah. X tu sama dengan 1. Ini X ni sama dengan 1. So, 132 bahagi 3 darab 1 tolak 2
kuasa 3. So sama dengan 132 bahagi 3 tolak 2, 1 kuasa 3. So jawapan dia 132. Ini menunjukkan kalau macam ni, menunjukkan dia nak cari nilai. Okey? Sama juga dengan ni. Nah, dia cakap macam ni kan? So maknanya dia nak cari nilai. Cantumkan nilai. Masukkan je. Maksudnya kat situ dia macam function lah. Fungsi Macam topik fungsi. So satu maksudnya X tu adalah 1. Macam ni. Nampak tak? Ini dah cover contoh sampai second derivative. Macam tu. Okay. So kalau tengok dekat sini ada beberapa soalan. Satu soalan yang kamu boleh buat yang berbentuk SPM. Dan juga ada further exercises yang kamu boleh scan dan mendapatkan dia punya PDF dia. Banyak latihan-latihan dekat sini ni kamu boleh cari. Okay. Alright, I think kita sampai di sini sahaja dulu. I think that's all for now. Alright, kita berhenti sampai sini dulu Alright.